mula-mula dapat tajuk tu macam terkeman juga. Alamak, macam lucu pula tajuk ni. Kan? Tak pernah dapat tajuk macam ni sebelum ni. Selalunya last doktor bagi talk tahun 2019 sebelum start PKP. Selalunya doktor bagi talk dekat sekolah tajuk jauhi zina, kesihatan reproduktif, jauhi rokok dan vape, program akhir balik. So ni first time lah dapat tajuk tentang lemon. Okay, so insyaAllah malam ni doktor pun bukanlah orang yang hebat, tapi kita cubalah berkongsi ilmu tentang khasiat buah lemon ni. Kalau nak lagi detail sebenarnya boleh jemput dietitian. Itu memang bab dia lah kan, bab pemakanan. Tapi doktor berkongsi sekadarnya lah. Mungkin boleh relatekan nanti dengan penyakit ke sikit. Tu tajuk tu lebih dekat dengan doktor lah kan. Sebagaimana kerja sebagai doktor perubatan dan kesihatan. Okay. So insyaAllah bila kita sebut tentang lemon, okay, so tadi baru tahu sebenarnya dekat sana Batu Kura tu sangat banyak buah lemon. Kalau kat Kubang Pasu ni buah lemon ni macam buah-buah orang kayangan, orang have je. Mahal sikit kan buah ni. Kat sini kalau nak sumber vitamin C tu lagi murah. Kalau beli jambu batu ke, lagi murah lah dari lemon. Tapi tak apa, bagus. Bila kita tahu khasiat, kita akan lebih menghargai kan. Benda tu dekat dengan kita. Kadang-kadang benda depan mata tapi sebab kita tak tahu apa khasiat dia, apa kepentingan dia. So kita pernah sebelah mata je. Sebab selalu sangat tengok, senang sangat dapat. So kita tak menghargai. Okay, so insyaAllah bila kita sebut buah lemon kan, okay, cuba bayangkan buah lemon. Apa yang anak-anak boleh bayangkan, boleh sebut tentang buah lemon tu. Kalau macam doktor belajar perubatan, first thing bila kita belajar tentang organ badan, kita kena kenali organ tu, macam mana rupa bentuk dia, kat mana tempat duduk dia, apa kandungan dalam organ tu. Okay. Okay, so kita doktor jawabkan lah So bila sebut lemon, kita terbayangkan sebiji buah yang bentuknya oval kan, bujur macam tu kan. Okay, warnanya kekuningan. Kalau kata saiz tu pula lebih kurang dalam saiz segenggam lah, lebih kurang segenggam tangan kita kan. Okay, tengok genggaman tangan masing-masing. Lebih kurang lah kan, buah yang saiz sedan. Kalau timbang lebih kurang dalam 60 ke 80 gram lah sebiji. Harga mungkin berbeza lah kat sana dengan kat sini kan. Okay. Rasanya sebagaimana buah lemon ni adalah sebenarnya buah-buahan citrus kan, buah-buahan masam. So of course rasa masam lah. Tapi sebenarnya buah tu ada rasa masam, manis-manis dan di hujung lidah kita tu bila rasa buah lemon, kita akan rasa macam masin-masin sikit. Okay. So sebab tu setengah orang dia menjadikan lemon tu sebagai bahan perasa lah kan. Dalam kek ke, dalam masakan ke. Dia ada pelbagai rasa. Masin tu ada. Nanti kalau siapa yang boleh dapat buah lemon, cuba rasa. Mula-mulanya masam, manis, hujung tu ada rasa masin. Okay, so tu secara fizikalnya lah, secara kasarnya kita mengenal tentang buah lemon. Okay. So bayangkan di musim panas sekarang ni kan, kat Kubang Pasu sekarang ni panas sangat lah. Kalau hari doktor pergi ambil sampel buat swab COVID tu, Masya Allah, baru pakai 1 jam baju angkasawan tu pun dah rasa berdenyut-denyut dah kepala, kepanasan. So waktu tu kalau dapat buah lemon, air lemon yang isi ais, Masya Allah sedapnya. Okay, so nikmatnya lah buah air lemon tu. Okay. So kita dah kenal dah secara fizikal. Kita nak tahu pula apa kandungan dalam sebiji lemon. Okay, apa kandungan dia? Okay, kat mana khasiat dia terletak pada buah lemon ni? Pada kulit dia ke? Pada isi dia yang warna jernih, warna cerah tu ke? Ataupun pada air lemon ke? Ataupun pada serat dia tu yang putih-putih dekat dalam buah lemon tu? Kat mana terletak? Kat mana terletak ni khasiat buah lemon ni? Okay. Isi lemon. Ada orang jawab isi lemon. Isi lemon. Okay.
Okay, jom kita kena tahu dulu apa kandungan dekat dalam sebiji lemon tu. Okay, jom kita tengok Okay, sorry malam ni doktor tak ada slide, memang tak sempat nak sediakan slide. Doktor cuba sampaikanlah ikut kefahaman anak-anak semua Okay, so kandungan sebiji lemon, kalau kita tengok buah tu dia berair lah kan. Bila kita potong, so kita perah dia, kita boleh dapat airnya, air lemon. So 90% dari kandungan sebiji lemon tu adalah air. Okay, so selain daripada air, apa lagi the rest 10% tu? Okay, lebihan dari 10% tu adalah kalori ada juga. Okay. Selain daripada tu ada juga karbohidrat. Doktor rasa anak-anak semua ada belajar kan tentang karbohidrat, protein, serat, vitamin ni semua. Ada belajar kan dalam sains kan? Sekarang advance dah syllabus kat sekolah. Okay, so ada juga selain daripada air, ada karbohidrat. Karbohidrat sebanyak mana? 9 gram. 9 gram tu banyak Yang ni doktor bagi ni lebih kurang sukatan untuk 100 gram lemon lah. Maksudnya bila kita perah 2 biji lah. Betul, lebih kurang 2 biji. Sebab satu biji lebih kurang dalam 65 gram lah roughly kan. Okay, kalau anak-anak tak boleh nak bayangkan, doktor ada ambil kat dapur tadi, sempat ambil. Okay, satu paket Nestum ni adalah seberat 30 gram. Okay. So ringan je kan, 30 gram tu ringan je. Satu paket Nestum ni. So kalau lebih kurang 100 gram tu adalah lebih kurang 3 paket. So kalau seberat ni buah lemon ada lebih kurang 9 gram karbohidrat. Karbohidrat tu sebenarnya gula kompleks lah. Maksudnya dia gula. Tapi dia gula yang nak kena dihadam-hadam dengan sangat lama. So dalam lemon tu kita ada serat lah. Serat tu adalah salah satu karbohidrat dia. Lepas tu dia ada juga gula senang dihadam. Fruktosa, buah selalunya gula fruktosa. Sukrosa sebanyak 2 gram. Okay, sikit. Level dia turun sikit daripada karbohidrat tadi. Lepas tu dia ada juga protein sebanyak 1 gram. Okay, so protein kita belajar penting kan untuk pertumbuhan anak remaja penting. Okay. Selain daripada karbohidrat, gula, protein ni ada juga minerals dan vitamin. Okay, vitamin C paling tinggi lah antara vitamin dan juga minerals ni. Sebanyak berapa? 30 ke 40 miligram untuk 2 biji buah lemon tadi. 100 gram lah, senang. Kita kalau sukatan makanan ni nak senang kira, kita buat per 100 gram. Okay, so vitamin C 30 ke 40 miligram. Folate 20 mikrogram, potasium sebanyak 10 miligram, dan ada lagi beberapa minerals dan vitamin lain yang dalam sukatan yang sangat sedikit lah. Kalau macam anak-anak pergi ke supermarket ke kan, pergi kedai ke, kita nak tengok cara nak tengok kandungan apa dekat dalam barang tu. Kita tengok dekat kandungan, senarai kandungan dia, apa benda pertama yang ditulis. Contoh, nanti cuba pergi ambil barang kat dapur, satu barang. Contohnya sos lah kan, sos tomato. Cuba tengok dekat botol sos tomato tu, apa benda pertama yang dia tulis dalam kandungan dia. Dia tulis tomato yang pertama ke dia tulis gula yang pertama? Gula. Gula. So maksudnya dekat dalam sebotol sos tomato kita tu, banyaknya adalah gula. Okay. So bandingan cara doktor nak ajar kat sini, dalam sebiji lemon tadi tu yang banyaknya adalah karbohidrat selain daripada air lah kan. Air tadi tu mostly air. Okay, selain daripada air ada 9 gram karbohidrat, serat. Okay. So serat, gula, protein. Selain daripada kita tolak yang besar-besar ni, gram-gram ni, sukatan gram, yang dalam sukatan miligram tadi adalah vitamin C. 30 ke 40 miligram. Sebenarnya sangat banyak dah. Keperluan kita seharian, kita hanya perlu ambil sebanyak 90 miligram vitamin C saja. Sudah cukup. Tapi provided kita ambil diet yang betul lah. Bahagian diet yang ada karbohidrat, ada protein, ada sayur, ada buah. So, kita boleh dapat sehari 90 miligram vitamin C. Okay. Okay, selain daripada tu kita dah tahu dah kandungan apa dalam sebiji lemon.
Okay. So kita nak tengok. Baru kita boleh tengok vitamin E. Okay. Kat dalam komen ada orang tulis vitamin E. Betul. Baru kita boleh tengok apa manfaat air lemon. Kan? Okay, manfaat ni kita boleh dapat bila kita perah air dia tau. Kalau macam air masak ataupun air sirap ke, lepas tu kita hiris lemon tu, lepas tu kita buat hiasan dekat gelas tu kan. Yang tu tak dapat khasiat lemon, yang tu tak dikira. Yang tu manfaat lemon sebagai barang hiasan je lah. Cosmetic purpose saja dekat cawan tu. So kalau nak dapat khasiat lemon, kena buat perahan lah. Okay. So manfaat yang pertama. Okay, doktor dah masuk kita punya manfaat lah air lemon ni. Yang pertama, disebabkan buah lemon tu sangat banyak air, buah yang berair. So manfaat dia kita fokus yang pertama kepada air lah. Apa manfaat air kepada kita, untuk badan kita? Kenapa kita kena minum air yang cukup? Especially air lemon. Anak-anak remaja ni, doktor petugas di klinik kesihatan. Klinik kesihatan yang ada pesakit luar lah, maksudnya kanak-kanak ke, baby ke, orang tua ke, orang dewasa, lelaki, perempuan, baby ke, orang mengandung ke, semua doktor tengok dekat klinik. Okay. So kalau kata anak-anak remaja ni, remaja tu umur 10 hingga 18-19 tahun, selalu datang tak suka minum air masak. Ramai tak suka minum air masak. Bila tanya kenapa tak suka minum air masak, bila minum air tu dia tak ada rasa. So dia rasa meloya, rasa melugai. So anak-anak ni lebih suka minum air manis-manis lah. Air tin, kan? Air yang at least ada perisa lah. Ada rasa selain daripada rasa loya nak muntah minum air masak tu kan. Okay. So air lemon ni sangat bagus lah. Kalau kata tak boleh minum plain water, air kosong, so air lemon ni at least dia ada rasa. Bila kita minum tu, okay, ada rasa. So dia mengurangkan rasa loya tu. At least membantu kita untuk mencukupkan berapa banyak yang kita kena ambil air sehari. Tahu tak berapa banyak air yang kita kena ambil sehari? Berapa gelas, berapa sukatan dia, mililiter ke liter ke? 8 gelas. 8 gelas. Okay, lagi? Ada cubaan lain? 7, ada tulis 7 gelas. 7 gelas. Okay, sabur Sakinah ni. Okay, so sebenarnya kalau ikutkan Malaysian Dietary Guideline. Ikut berat badan. Ikut berat badan. Ni cikgu agaknya ni. Ini cikgu diet ni. Oh, diet. Okay, bagus. Okay. Sebenarnya kalau ikut Malaysian Dietary Guideline, berapa banyak air nak kena ambil sehari, 2 liter ataupun 8 gelas tu hanyalah general advice. Maksudnya maklumat pula, nasihat secara umum sahaja. Kalau nak pendetailan, sepatutnya kita kena tengok umur orang tu berapa, aktiviti dia apa. Contohnya kalau kata orang tu selalu berada di bawah panas terik, dia kena minum lagi banyak air lah, sebab dia lebih banyak berpeluh kan, berbanding dengan orang yang bekerja duduk-duduk saja, tak berpeluh sangat kerja hariannya. Ataupun orang yang suka minum kafein. Kafein dia ada diuretic effect. Maksudnya dia bila kita minum kafein tu termasuklah kopi, teh, air Nescafe, Milo ke coklat, semua tu caffeinated base. Kalau drinks lah, kalau coklat lah. Benda tu bila kita makan atau minum, dia akan menarik air dalam badan kita keluar. Tu kita panggil diuretic effect lah. Okay, so bila kita minum kafein, sepatutnya kita kena ganti balik air yang hilang tu. Kita kena masukkan balik lah air yang hilang tu, masukkan balik dalam badan kita. So banyak faktor. Kalau orang minum alkohol ke, so kena lagi banyak minum air masak. Okay. So nak senang kira, nak senang senang tahulah berapa banyak setiap orang kita dalam ni nak kena minum air seharian berdasarkan berapa kalori yang kita kena ambil. Kalori pula. Apa ni doktor? Dan nama dah doktor bercerita, so doktor kena ceritalah tentang bidang perubatan ni kan. Okay. So berapa kalori kita nak kena ambil, setiap orang berbeza-beza. Sama macam tadi doktor cakap, air tu berdasarkan umur dia lah, kerja dia apalah kan, apa aktiviti harian dia, apa makan minum dia setiap hari.
Okay, so berapa banyak kilokalori yang nak kena ambil setiap hari? Kalau untuk anak-anak remaja 10 hingga 14 tahun dalam 2000. Banyak 2000 ke 2200 kilokalori sehari. Ni termasuk dari mana kita nak dapat kilokalori ni? Dari makanan, dari hidangan kita setiap hari. Makan pagi, minum pagi pukul 10, makan tengah hari, minum petang pukul 4, pukul 5 macam tu. Makan malam dan juga supper lah. Makan yang light, makan yang ringan sebelum tidur tu kan. So dari berapa? 6 kali makan ni. Itu adalah sumber kilokalori kita. Dari pelbagai jenis makanan lah, protein, karbohidrat, buah, sayur, semua tu. Air pun ada kalori juga kalau yang manis. Okay. Tu untuk anak umur 10 hingga 14. Anak-anak dalam ni 10, 11, 12 kan. Okay. So tu adalah berapa banyak yang anak-anak semua kena ambil. Kalau macam cikgu-cikgu kat dalam ni, kalau orang dewasa, perempuan yang agak sedentary lifestyle, maksudnya kita kerja tu tak banyak bergerak, tak banyak keluar peluh kan, duduk-duduk saja yang banyak, 1200. Lebih kurang dalam separuh keperluan kalori anak-anak remaja kita tadi. Okay. Kalau kata lelaki bolehlah 1700 lelaki dewasa. Kalau atlet 1800 ke 2200 macam tu. So nak kata remaja ni betapa dia punya keperluan untuk pertumbuhan tu, dia perlukan banyak kalori. Okay. So balik kepada kiraan air tadi. Okay, 1 kilokalori bersamaan dengan 1 ml air yang kita perlukan. So anak-anak 10 hingga 14 tahun ni keperluan kalori dalam 2000 kilokalori. Maksudnya air pun 2000 liter, 2000 liter pula, 2000 mililiter lah. Okay, 2000 mililiter. Segelas standard selalu kita bagi sukatan 200 mililiter. Maksudnya anak-anak perlukan berapa gelas? Simple maths. Berapa? Diam dah. Okay. 7 gelas. 7 gelas. 1 gelas 200 ml. 200 ml. Kalau 2000 ml sehari bersamaan dengan lebih kurang 10 gelas. Okay, so dari mana 10 gelas air kita nak ambil ni? Kena bahagi-bahagilah waktu makan kan. Kita ada 6 waktu makan. Lepas tu mungkin ada aktiviti kita pada waktu petang ke tengah hari tu. Kita keluarkan peluh banyak sikit, mungkin kita perlukan air banyak sikit pada waktu tu. So lebih kurang sehari anak-anak kena pastikan 10 gelas perlu diminum. Okay, untuk memastikan air cukup dalam badan kita. Okay, so itulah yang dinamakan bahawa hidrasi tubuh. Maksudnya kita kena bagi badan kita ni cukup air. Okay, so kalau tak boleh minum air masak kosong, boleh minum air lemon tadi. Dia ada rasa sikit kan. So insyaAllah bila minum air lemon tu bolehlah nak capai 10 gelas sehari. Okay. Daripada kita ambil air manis, air tin ke, 1 tin air, contoh air apa air Coke ke kan. 1 tin air Coke tu ada lebih kurang 4 sudu gula. Sangat tinggi, sangat manis. Tapi air yang macam ni lah yang sedap diminum sebenarnya. Anak-anak remaja suka air macam ni. Okay, itu adalah manfaat yang pertama. Okay, so masih lagi pasal air tadi, anak-anak ni kan sebab sekarang macam susah sikit nak pergi klinik kan. Macam mana kita nak pastikan badan kita cukup air? Macam mana kita nak pastikan, selain daripada kita pastikan hari ni dah cukup ke tak 10 gelas ya? Hari ni baru 8 gelas. Selain daripada kita tengok kiraan gelas tu, kita boleh tengok secara klinikal. Okay, kalau doktor cakap secara klinikal lah, secara luaran ni, daripada luar kita boleh tengok orang tu cukup air ke tak cukup air. Badan dia kekeringan. Tengok dia punya bibir dia kering je kan. Menggelupas je kulitnya. So tu adalah tanda-tanda simple lah. Tanda klinikal yang simple kita nak tengok. Kalau kata kita ni, kita picit, kita tarik-tarik, nampak? Tarik-tarik dia punya kulit ni. Kalau kata teruk sangat, air dalam badan tu tak cukup sangat, bila kita tarik, dia lambat je nak turun. Cuba ni, picit kulit masing-masing. Cepat je turun kan, tarik terus turun.
Kurus. Kurus, saiz badan dia tak mempengaruhi. Okey. Okay. Kalau kata baby lagi senang lah nak tengok dia punya ubun-ubun kepala ni. Dia macam apa? Melekuk sikit. Tu kita tahulah badan dia kekurangan air. Okay. Especially sekarang waktu panas so make sure kita kena cukup air lah. Nanti berlaku heat stroke ke apa ke, walaupun duduk rumah. Tapi kadang-kadang duduk rumah lagi malas bergerak, betul tak? Nak pergi dapur pun malas.